Baik, dalam perjalanan itu juga Rasulullah telah terserempak dengan Abu Baridah. Abu Baridah ni seorang ketua kabilah, ketua puak lah, ketua puak. Dia ni keluar bersama dengan kawan-kawannya untuk mencari Nabi. Tujuannya untuk mendapatkan hadiah yang lumayan. Itulah dia ni, Abu Baridah ni antara orang yang memburu Nabi, kan, memburu Nabi. Kemudian bila dia jumpa Nabi dan mendengar sabda Rasulullah, tak jadi dia nak tangkap Nabi. Asal-asalnya keluar nak kejar Nabi, nak tangkap Nabi. Bila jumpa Nabi, dengan Nabi bercakap, Nabi menyampaikan ayat Quran, tak jadi dia nak tangkap Nabi. Akhirnya dia dan pengikutnya 7 orang semuanya masuk Islam. Itu dia hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nak bunuh Nabi tiba-tiba jumpa Nabi, masuk Islam. Masuk Islam, kemudian dia mencabut serbannya dan diikat di hujung tombak, dikibarkan sebagai bendera bagi mengisytiharkan tegaknya kerajaan yang memenuhi dunia dengan keadilan. Lepas dia masuk Islam, buka serban ni, ikat di tombak, kibar. Dia bersama pengikut-pengikutnya pulang bersama dengan serban di tombak. Nak cerita bahawasanya tegaknya, bergembiranya mereka ini kerana bakal tertegak sebuah daulah Islamiah, kerajaan Islam yang memenuhi keadilan. Itu dia. Sebab kehidupan masyarakat pada zaman itu tidak ada keadilan. Hanya Islam sahaja agama yang adil untuk semua. Kan, hanya Islam saja yang memberi keadilan kepada semua. Orang kaya baik, orang miskin baik, Islam tidak membezakan. Kalau masyarakat kita hari ini, orang kaya dia boleh beli macam-macam, rasuah sana, rasuah sini. Yang miskin terus susah, hidup melarat, kan, cari makan pun susah. Inilah dia. Hanya dengan Islam sajalah, hanya dengan Islam saja boleh tertegaknya keadilan. Islam tidak pilih bulu. Kemudian dalam perjalanan itu juga Rasulullah SAW telah bertemu dengan Az-Zubair radhiyallahu anhu bersama-sama beberapa orang Islam yang pulang dari berniaga di Syam. Jumpa Zubair dan orang-orang Islam yang pulang berniaga dari negara Syam. Az-Zubair telah memakaikan pakaian yang berwarna putih kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi Az-Zubair ini sahabat Nabi, Az-Zubair bin Al-Awwam. Jumpa Nabi baru balik berniaga, itulah terserempak di tengah jalan. Dia pun bagi hadiah pakaian putih, jubah warna putih lah kepada Rasulullah dan juga Abu Bakar. Gembiranya dengan hijrah Nabi SAW tersebut. Baik, itu peristiwa umum makbar dan beberapa peristiwa di sepanjang perjalanan hijrah Nabi SAW. Sangat menarik, kan? Cerita-cerita yang jarang kita dengar. Biasa kita dengar ceramah ni dia pukul rata, kan, dia ambil peristiwa-peristiwa yang besar sahaja. Bila kita baca dalam sirah ini, peristiwa yang diceritakan itu lebih terperinci satu demi satu. Kita faham bagaimana perjuangan Rasulullah ni bukannya melalui jalan yang mudah. Memang Islam itu tidak tertegak dengan cara yang mudah. Islam tertegak dengan perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar. Kemudian tiba di Kuba. Akhirnya Rasulullah pun tiba di Kuba. Setelah melalui perjalanan dengan penuh keberkatan dan tanda-tanda kebenaran dari Allah, penuh dengan ujian, bukan saja menjadi buruan musuh, tetapi keadaan padang pasir yang panas, berbukit bukau dan berbatu pejal, semuanya menjadi bebanan kepada musafir yang jauh itu. Tetapi Allah memberi kekuatan dengan berlakunya mukjizat demi mukjizat, bagi menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan Rasulullah apa saja keadaannya. Sama dengan perjuangan Rasulullah menegakkan Islam. Perjalanan dari Mekah ke Madinah 500 km lebih. 500 km lebih. Perjalanan dia, kalau tuan-tuan yang dah pergi Mekah tengok macam mana, ada pokok kan? Tak ada pokok, kan? Semuanya adalah padang pasir yang dipenuhi dengan batu-batu yang keras. Dan bukit-bukit pun batu, tak ada pokok. Nak cari pokok pun jarang-jarang. Semua kita tengok bukit, batu saja. Padang pasir yang luas. Itulah dia. Perjalanan Nabi ni berjalan naik unta saja. Kan, naik unta di tengah panas dengan susahnya berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Maknanya Allah tolong juga Nabi, tapi dalam masa sama Nabi pun ada usaha. Bukan Nabi senang lenang.
Mungkin ada yang bertanya, kenapa lah Allah tidak datangkan Buraq kan? Dalam Isra dan Mi'raj Allah datangkan Buraq kepada Nabi. Nabi boleh pergi ke Madinah, pergi ke Baitul Maqdis, naik ke bumi, naik ke langit lagi dalam masa satu malam. Kenapa dalam peristiwa hijrah Allah tidak datangkan kenderaan khas ke? Kan? Kapal terbang ke supaya Nabi boleh hijrah dengan laju kan? Ketika terbang ke Zamzam al-Lakazam kan? Jadi ini nak menunjukkan bahawasanya Nabi pun berusaha berjuang sungguh-sungguh, bukannya berpeluk tubuh untuk menegakkan Islam. Nabi berjuang bersungguh-sungguh dan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa bersama dengan Nabi. Ada masanya bila perlu Allah akan bantu Nabi. Ya. Ada masanya kemampuan Nabi tidak tercapai, terbatas dalam perkara-perkara tertentu, Allah akan tunjukkan kekuasaannya dengan mukjizat yang diberikan. Kepenatan musafir hijrahnya Rasulullah ini selesai, tamat dengan tibanya Rasulullah di Kuba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 selepas nubuwah dan tahun pertama hijrah. Ketika usia anak baginda 53 tahun dan sudah 13 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Rasulullah ni akhirnya tiba di Kuba. Kuba ini lebih kurang 1 kilometer lagi lah mau sampai Madinah. Di pinggir Madinah 1 kilometer mau sampai Madinah. Kuba kan. Sampailah Nabi di situ. Jadi penduduk Madinah yang menunggu kedatangan Rasulullah, menurut riwayat Urwah bin Az-Zubair, setelah mereka mendengar berita bahawa Rasulullah SAW telah pun berhijrah dari Mekah, tiap-tiap hari mereka berkumpul di satu tempat yang bernama Al-Harrah, menunggu ketibaan Rasulullah dari pagi sampailah zuhur. Bila dengar saja Nabi dah berhijrah dari Mekah, penduduk-penduduk Madinah ni keluar dari Madinah tiap-tiap hari menunggu Nabi. Rindunya, cintanya kepada Nabi kan. Pagi-pagi lagi keluar menuju satu tempat yang bernama Al-Harrah, tunggu Nabi di situ dari pagi sampai tengah hari. Bila sudah tengah hari dah panas dah, balikkan mereka. Itu dia. Kebetulan pula ketika Rasulullah tiba, mereka tidak ada di situ. Bila Rasulullah sampai dengan sahabat-sahabatnya, umat Islam tak ada pula di situ. Hari lain mereka tunggu, hari Rasulullah sampai tidak ada. Yang mula-mula nampak Rasulullah ialah seorang Yahudi. Orang Yahudi yang mula nampak Rasulullah. Kebetulan dia berada di kawasan tanah tinggi, rumahnya berada di tempat yang tinggi. Dia nampak sayup-sayup jauh Rasulullah dan rombongannya. Tengok jauh-jauh nampak bayang-bayang orang datang kan. Rumah dia tinggi, kebetulan ada menara barangkali. Dia pun terfikir barangkali inilah agaknya orang yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Madinah ni. Lantas dia pun terus melaung, wahai orang Arab, itu dia orang yang kamu tunggu telah tiba. Orang Yahudi pula tolong bagi tahu, hei orang Arab semua, datang sudah yang kamu tunggu-tunggu itu. Dia pula pergi buat announcement, pengumuman kan Yahudi. Lalu orang Islam pun segera mengambil senjata masing-masing untuk menyambut ketibaan Rasulullah. Terus ambil pedang kan, ambil pedang semua. Keluar beramai-ramai, mereka bertakbir gembira kerana dapat bertemu dan melihat wajah Rasulullah SAW. Semua pakat keluar pergi jumpa Nabi. Jumpa Nabi yang baru tiba di Kuba. Di situ, iaitu di Kuba ni, Rasulullah duduk mendiamkan diri sahaja. Rasulullah duduk diam-diam saja, buat relax saja kan. Abu Bakar sahaja yang bangun mengalu-alukan orang yang datang. Sehingga ada di kalangan orang yang belum pernah melihat Rasulullah ni menyangka Abu Bakar inilah Rasulullah yang mereka tunggu-tunggu. Abu Bakar sibuk layan-layan sahabat kan, layan sana layan sini, Rasulullah duduk diam-diam saja. Jadi orang yang tak pernah jumpa Nabi ingat inilah kot Rasulullah ni, Abu Bakar ni. Sebab Abu Bakar yang sibuk melayan sahabat-sahabat umat Islam yang datang. Sehinggalah Rasulullah ni terkena panas pancaran matahari. Bila matahari dah semakin tinggi, panas kena Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun memayungkan Rasulullah dengan kain selendangnya. Barulah ketika itu mereka sedar bahawasanya mereka ni dah salah anggap. Rupanya yang duduk diam-diam itulah rupanya Rasulullah. Bila tengok Abu Bakar yang memuliakan Rasulullah, baru tahu ini Rasulullah, rupanya silap orang saudara kita ni. Kan? Itu dia. Rasulullah tinggal di Kuba ni di sebuah rumah, iaitu rumah Kalsum bin Hamdan. Kalsum ni lelaki lah sebab bin Hamdan. Kalau kita Kalsum ni perempuan
Ummu Kalsum, Ummi Kalsum, pelakon popular. Orang tua-tua mesti kenal punya. Jadi di rumah Kalsum bin Hamdan. Dan Rasulullah mengadakan pertemuan dengan orang ramai di rumah Sa'ad bin Khaisamah. Di rumah Sa'ad ni Rasulullah buat perjumpaan. Dan Rasulullah lebih suka berada di rumah Sa'ad kerana Sa'ad ni tak ada isteri dan menjadi tempat berkumpulnya orang-orang muhajirin yang tidak beristeri. Jadi Rasulullah ni di Kuba, dia tinggal di rumah Kalsum bin Hamdan. Namun begitu dia lebih banyak berada di rumah Sa'ad bin Khaisamah. Sa'ad ni tak ada isteri, jadi bebas sikit lah. Bebas sikit nak jumpa orang ramai. Kalau ada orang berjumpa Nabi, Nabi berada di situ. Manakala Abu Bakar pula tinggal di rumah Khabib bin Ishaq. Dan kemudian Ali bin Abi Talib tiba di Kuba setelah menyampaikan barang-barang amanah yang disimpankan kepada Rasulullah kepada tuan masing-masing. Sayyidina Ali pun menyusul kemudian, dan Sayyidina Ali pun tiba di Kuba juga bersama dengan Nabi. Sayyidina Ali ni tugas dia jaga barang-barang yang Nabi pegang amanah tu, sehingga Sayyidina Ali ni pulangkan balik kepada tuan-tuannya. Rasulullah ni macam bank masa di Madinah. Dulu tak ada bank kan, tak ada bank BSN, tak ada kan, bank rakyat tak ada, bank pertanian tak ada. Jadi Rasulullah ni macam bank, di Mekah sebaramai orang datang simpan barang-barang berharga bersama Rasulullah. Jadi malam Rasulullah berhijrah tersebut, Rasulullah telah amanahkan kepada Sayyidina Ali supaya jaga barang-barang itu dan pulangkan balik kepada tuan-tuan empunyanya. Jadi Sayyidina Ali pun bila dia telah selesai pulangkan barang-barang kepada si Anu, si Fulan, semua pulang semua, Sayyidina Ali pun terus berhijrah, jumpa Nabi di Kuba. Rasulullah SAW tinggal di Kuba selama 4 hari. 4 hari Rasulullah berada di Kuba, iaitu bermula pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Di Kuba Rasulullah meletakkan asas sebuah masjid dan bersembahyang di dalamnya, iaitulah masjid yang pertama dibina di atas muka bumi ini atas dasar takwa. Masjid pertama adalah Masjid Kuba. Dan Masjidul Qusis Sa'adat Taqwa. Sesungguhnya masjid yang dibina di atas dasar takwa itu lebih baik, lebih berhak untuk dimakmurkan.